Resepi ni punyalah ramai yang minta. Sekarang ni akhirnya Ellie dah berjaya buat. So Ellie boleh tunjukkan cara nak buat bus cheesecake ni. Bahan ni mudah je, cuma dia ada teknik dia nak bagi dia jadi. Supaya dia tak pecah, supaya dia bakar elok dekat atas tu. Dan yang paling penting tekstur dia cun. Lepas tu rasa dia memang sedap gila. Kali ni kita nak belajar macam mana kita buat bus cheesecake. Untuk bahan-bahan resepi apa semua ni Ellie dah letak dekat dalam description. Mula-mula sekali kita kena panaskan kita punya oven kita pada suhu 230 darjah Celsius. Hari ni kita nak buat Basque cheesecake ataupun yang korang tahu tu lah, cheesecake yang terbakar dekat atas tu kan. So first kali kita akan pukulkan kita punya cream cheese kita. Kemas Ellie. Bila dah kemas apa semua dah, jom kita start memukul kita punya cream cheese kita. Cream cheese kita ni elok di suhu bilik supaya tak adalah susah sangat nak pukul dia. Kemudian kita masukkan sedikit gula. Kita pukulkan sekali dengan cream cheese kita sampai ada kembang elok macam ni. Pastikan korang pukulkan dia sampailah tak ada lumps Maksudnya ketul-ketulan cream cheese tu lah. Seterusnya kita akan masukkan telur. Masukkan sebiji demi sebiji. Janganlah masuk semua sekali 3 biji tu. Masukkan sebiji, lepas tu pukul. Lepas tu masukkan sebiji lagi, lepas tu pukul. Bila korang masukkan semua sekali rap macam tu, nanti korang punya adunan tu kan, dia jadi macam cair. Dia tak adun elok. Susah sikit. So masukkan dia sedikit demi sedikit, okay? So sekarang ni kita punya adunan kek yang utama dah siap. Lepas tu kita nak masukkan selebih bahan kita. Seperti kita punya tepung, kita punya heavy cream, garam dan juga vanilla essence. Korang boleh pakai juga lemon juice, cuma Ellie lupa nak beli. Kalau kata korang nak masukkan dalam satu sudu kecil macam tu. Okay, next kita akan masukkan heavy cream kita. Nak masukkan whipping cream pun boleh, tapi jangan masuk susu pula, nanti cair. Jangan lupa untuk selang-selikan dengan kita punya tepung. Tepung tak pakai banyak pun, cuma nak bagi kita punya texture cake tu lebih firm ataupun lebih padat. Kalau tak ada nanti mungkin korang punya cheesecake tu nanti dia macam tak berapa bentuk elok tau. Lepas tu kita akan masukkan sedikit esen vanilla dan juga sedikit garam. Bagi dia wangi dan juga naik rasa. Dan pukulkan dia sampailah sebati. Ini pun nampak tu macam ada lam-lam sikit tu kan. Pukulkan dia sampailah tak ada langsung. So dia punya kelikatan dia kena macam tu. Jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat. Dia macam pluk pluk pluk. Macam je bunyi. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak ambil baking sheet kita. Kita nak layerkan dekat dalam bekas baking pan kita. Apa yang korang perlukan adalah bekas nak bakar kek ni dan juga baking paper ataupun kertas minyak lah. Resepi ni Ellie akan pakai baking pan 6 inci. Kalau katalah korang tak ada 6 inci, korang ada baking pan yang lagi besar macam 8 inci ke kan, boleh juga, cuma nanti korang punya cheesecake tu nanti dia tak tebal tau. Bila korang pakai baking pan yang lagi besar, dia lagi nipis. Lepas tu dekat belah dalam dia tu macam kurang melting sikit. So sekarang kita nak potong dulu. Sekarang ni Ellie nak tunjukkan macam mana kita nak linekan kita punya baking pan kita tu. Kita ukurkan kita punya baking pan. Macam mana nak ukur? Kita tengokkan daripada hujung tu sama ketinggian dengan kita punya baking pan, okey? Ellie potongkan 4 segi macam ni. Dan lepas tu kita tirulah juga bentuk ni dengan satu lagi baking sheet. Kita nak pakai 2 helai. Masukkan dia pelan-pelan bagi dia terbentuk elok macam tu. Jangan sampai terkoyak pula. So buatkan dia pelan-pelan. Tengok tu terkoyak juga. Bila korang nak masukkan ni, masukkan pelan-pelan sebab kalau koyak nanti korang punya cheesecake tu nanti bertabur dekat dalam tu. Okay, cun. So sekarang ni kita bolehlah tuangkan kita punya adunan cheesecake kita ke dalam bekas ni. Make sure memang tak ada bekas koyak ke apa Bila kita ada 2 lapis macam ni, bila kita tuangkan kita punya cheesecake filling tu, tak adalah nanti ada bocor ke apa ke. Dia bukan sekadar nak bagi cantik je tau. So sekarang ni kita masukkan kita punya cheesecake filling kita. Masukkan dia pelan-pelan, jangan terlampau tinggi sangat. So sebelum bakar, apa yang Ellie akan buat, Ellie akan ketukkan dia sikit, goyang-goyang untuk bagi udara dekat dalam tu keluar, supaya tak adalah kita punya cheesecake tu nampak macam berjerawat, macam berlopong-lopong apa semua tu kan. Dan satu lagi apa yang Ellie akan buat, Ellie akan naikkan kita punya baking paper tadi tu. Sebab apa? Sebab nanti bila dia naik nanti, kurang-kurang kita ada kita punya baking sheet ni untuk tahan dia daripada melimpah. Right? Set. So sekarang ni kita boleh start bakar
Ellie bakar pada suhu 230 Celsius bukan Fahrenheit. Sementara kita tunggu kek kita tengah sejuk ni, tolong likekan video ni dan juga subscribe pada Basically. Turunkan sikit lah belah depan ni sebab tak nampak lah pula kan. Okay, mula-mula kita bakar tu nampak melting biasa je. Lepas 10 minit tu nampak tu dia dah start firm up sikit. Lepas 15 minit tu nampak dia dah start terbakar sikit dekat atas tu. Waktu ni korang kena start tengok. Apabila tengok dia macam lah terbakar sangat ataupun dah macam nak crack kan, korang turunkan sedikit suhu tu. Jangan banyak, dalam 200 ke 210 darjah Celsius. Lepas dalam 30 minit macam tu, kek kita pun dah ready. Ellie tak sarankanlah korang masak terlalu lama, takut nanti telur dekat dalam tu start masak dan jadi scramble tau. Ini part yang paling susah lah pendapat Ellie. Nak bagi dia sejuk dulu. Ui, kita tak boleh nak buka terus tau. Selepas dalam 1 jam setengah macam tu, dia dah start sejuk dah. Bolehlah kita buka kita punya baking pan kita. Selalunya bila katalah kita punya kek ni tengah nak sejuk kan, akan nampak ada kesan kondensasi. Nampak macam basah-basah sikit tu kan. Tak tahulah korang nampak ke tak. So bila dah ada kesan kondensasi macam ni, seelok-eloknya korang kena ambil tisu tu, lepas tu lap ke sikit. Takut nanti kek korang nanti terlampau basah. Lap takat mana yang boleh, tak payah nak tonyong macam nak lap periuk tu. So sekarang ni bila dia dah elok, sejuk, kita dah boleh nak potongkan kita punya kek. Ready tak nak tengok kat dalam dia macam mana? Tak sabar nak makan. Okay, yang ini memang favourite part Ellie lah untuk umpilkan kita punya cheesecake ni. Nampak cantik sangat daripada tepi tu dengan belak-belak bakar dia. Lepas tu dengan cheesecake kita yang belah dalam tu kita dah nampak. Tak sabar nak makan. Memang mengganggu jiwa betul. Tengok tu cheesecake kita jiggly-jiggly gitu. Pesanan Ellie, umpilkan dia pelan-pelan sampailah dia siap. Nampak tu, even dekat belah bawah tu pun ada kondensasi juga. Alright, kita dah ready untuk nak potong kek kita ni. Tak sabar betul. Nak masak sekejap je, tapi nak menunggu dia sejuk punyalah lama. Menggamit jiwa betul. Tengok betapa lembutnya cheesecake ni. Senang sangat nak potong weh. Tu dia. Ya Allah, punyalah gebu dekat dalam tu. Tak sabar nak makan. Kalau korang suka bus cheesecake yang melting dekat dalam tu, selalunya korang bakar tak lama. Tapi macam Ellie suka dia macam ni. Tak terlalu terbakar sampai hitam dekat atas tu sebab takut pahit. Lepas tu dekat dalam dia, nampak tu, tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Bila makan tu melting kot dekat dalam mulut. Bila duk cakap ni pun rasa macam ceceh-ceceh Ellie. Kalau lah korang nak versi diet, Ellie ada buat juga. Ellie buat versi mini bus cheesecake. Tak pakai gula langsung, rendah karbo dan gluten free. Cara yang lebih kurang sama, cuma bahan je yang berbeza sedikit. Link resepi ada dekat dalam description, okay? Bus cheesecake ni, dekat belah luar dia memang ada kesan macam terbakar macam tu, tapi dia tak hanyut tau. Ini sebab kandungan gula yang lebih tinggi daripada cheesecake biasa. Lepas tu dekat dalam dia sangatlah lembut, sangat fluffy, melting gila. Bila korang nak potong kan, so korang kena tekan sikit. Macam tu, nampak tu? Lembut gila weh. Nak try bang? Ya. Nampak tu dekat dalam. Oh ya ke? Pas bun cheesecake. Dia tak rasa pahit pun. Itu yang best tu. Betapa lembutnya kek ni. Kalau korang nak dia pejal sikit, korang boleh masukkan dekat dalam peti ais dalam 1 ke 2 jam macam tu. Dia lagi firm. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel Basically. Selamat mencuba. Bye-bye.